Okay, testing suara. Cubaan 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat malam. Kita akan mula dalam beberapa minit. Mungkin seminit 2 minit. Sementara tu bagi saya setting jap. Okay, kalau ada yang menonton, jelas tak suara saya? Kita akan belajar basic berkenaan dengan Python programming. Okey. Sebentar. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak kalau anda sedang menonton Okey, jadi kita nak share perkara asas lah asas Python programming language, di mana matlamat saya hari ni saya nak buat satu cheat sheet. Cheat sheet ni basic lah kan kepada Python, perkara-perkara basic yang ada kat Python. And then cheat sheet ni saya akan jadikan dia sebagai PDF, okay, supaya mungkin siapa-siapa yang berminat, siapa-siapa yang rasakan benda ni ada function, boleh download lah secara percuma saja nanti. Okay, jadi saya nak hasilkan cheat sheet saya malam ni menggunakan Jupyter Notebook. Okay, so kita launch Jupyter Notebook gunakan Anaconda. Kemudian saya pergi ke folder manalah saya nak buat cheat sheet saya ni kan. Okey. Jadi saya rename file saya, nama dia sebagai Python cheat sheet. Cheat sheet. Kenapalah nama dia kan cheat sheet kan. Okay, so kalau anda tonton live saya yang sebelum-sebelum ni, kita ada tunjukkan macam mana nak gunakan Jupyter Notebook kan, apa tips and tricks dia. Okay, so line pertama ni saya nak tukar daripada code line tukar kepada markdown punya line kita tukar jadi markdown. Kemudian saya nak jadikan dia heading 1. Okay, Ilham tag Python cheat sheet. Okay. Alright, jadi kita mulakan dengan mungkin benda basic dulu kan. Okay, jadi yang pertama sekali adalah basic. Okay, benda yang kita kena tahu pasal Python kan. Basic. Okay, so kalau dia ni basic, seperti biasa, kalau kita belajar programming apa-apa pun, kita akan mulakan dengan hello world lah kan. Okay, jadi kita gunakan print. Okay, so macam mana kita nak print kita nak keluarkan output. Kita nak keluarkan output daripada kita punya code ni kan. Okay, sebab kalau kita gunakan Jupyter Notebook, special ni Jupyter Notebook ni,
bila kita run line by line, dia akan keluar terus output dekat bawah tu. Tapi kalau kita gunakan IDE yang lain, ataupun kita gunakan terminal ke, kita gunakan command prompt ke kat Windows kan, kita kena print kita punya output tu, and then barulah kita nampak apa output kita. Okay, tapi kalau dekat Jupyter Notebook, dia tak perlu kita tak perlu print lah actually. Okay, kita boleh terus nampak dia punya output kat bawah. Okay, so fungsi function print ni function tau. Print ni adalah satu function. Okay, sebab kita boleh nampak dia ada round bracket ataupun parenthesis kan. Okay, parenthesis ni adalah untuk kita execute function. Okay, so kalau kita tak letak parenthesis tu, dia tak execute function kita. Okay, so saya shift enter kalau kita gunakan Jupyter Notebook, kita tekan shift enter and then dia akan execute kita punya code lah. Okay, alright, so itu yang pertama, print punya function. Yang kedua, kita nak buat input. Okay, input. Okay, H3. So bagi mereka yang baru masuk, selamat datang, terima kasih kerana menonton. Okay, saya tengah nak buat cheat sheet saya menggunakan Jupyter Notebook. Okay, kemudian saya akan jadikan dia sebagai PDF. Okay, so input ni sejenis function juga, di mana bila kita gunakan input ni, dia akan minta input daripada user. Okay, user kena bagi input lah kan. Contoh, saya tanya soalan lah, soalan apa berapa umur anda, ataupun siapa nama anda. Okay, siapa nama anda. Jadi bila kita shift enter, okay, kita boleh tengok kat Jupyter Notebook ni, dia minta kita jawab. So nama saya Elias. Okay, so kita gunakan function input, okay, untuk kita dapatkan feedback ataupun apa-apa input daripada user lah kan. Alright, so itu benda function kedua kita belajar. Okay, yang pertama print, yang kedua input, yang ketiga mungkin macam mana kita nak comment. Okay, so comment sebelum ni nampak kan dekat line ni, kod yang saya tunjuk ni, kalau kita nak comment, tulis satu comment, kita gunakan hash. Okay, ini adalah comment. Okay, tapi sebelum tu saya tukar dia jadi markdown dulu. Okay, shift comment. Macam mana kita nak comment? Okay, sebab ada setengah programming language tu dia gunakan backslash, okay, untuk comment, forward slash untuk comment. Okay, tapi kalau untuk Python ni kita gunakan hash lah untuk comment. Okay, so bila kita letak hash ni, dia tak akan execute, dia tak akan baca apa yang kita tulis ni sebagai code. Okay, and then apa lagi benda yang basic, kita ada print, input, comment, kita ada apa lagi nak buat. Okay, operation lah kan. So operation tukar kepada operation. So kalau ada soalan boleh tanya. Operation, so kalau nak 1 tambah 1 guna macam biasalah kan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita ada 1 bahagi 2 sama dengan 0.5. Kita ada tolak 5 tolak 2. Okay, kalau darab kita gunakan simbol star. Kalau kuasa, saya kuasa 2, 5 kuasa 2, 25. Kalau nak kuasa 3, kita gunakan 3 star. Salah 3 lah, ya Allah. Okay, 5 star 3. Okay, ini untuk operation. And then variables. Okay, variables kita tukar markdown, enter, variables.
So variable macam mana? Kita assign lah apa-apa variable, kita namakan dia apa-apa variable kan. Tak kisah X ke Y ke ataupun nama ke, anything yang make sense make sense. Sebab kita kalau boleh kita nak namakan variable ni, kita jangan main letak aje, supaya nanti bila kita dah lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan tengok balik kod kita, end up kita dah tak tahu, kita dah lupa nak apa yang kita letak tu kan. So kalau boleh make sure benda tu make sense Okay, so ini untuk contoh je, X sama dengan 1 tambah 2, and then kita print X lah. Okay, print X. Okay, dapat 3. Okay, sebelum terlupa, dekat operation pun saya nak tunjukkan lagi satu iaitu kita ada plus operator, plus equal, plus equal operator. Okay, sebagai contoh, tak apa, ni dah masuk variable kan, X sama dengan 3, kemudian kita buat X plus sama dengan 2. Okay, kemudian kita print X. Okay, jadi 5. Jadi bila kita buat plus equal 2, dia akan panggil balik lah X punya variable yang asal tu kan, X sama dengan 3, lepas tu dia tambahkan dengan 2. So X kita yang baru adalah 5. Okay, alright. So itu bahagian basic. Kemudian saya nak pergi ke bahagian data type. Okay, kita tukar kepada data type. Jadi data type yang ada kita ada integer. Okay, kita ada yang pertama integer lah kan. So data underscore type underscore 1 sama dengan 10. Okay, jadi kalau kita check dia punya type kita guna print type. So data underscore 1 tu, so kita boleh nampak kelas dia adalah kelas integer. Kita menggunakan function type. Okay, function type untuk kita kenal pasti apakah data type bagi variables ataupun apa-apa objek yang ada dekat yang kita dah buat lah. Right. So kemudian saya nak buat lagi satu variable, nama dia adalah data type 2 10.5152. Okay, kita cuba print. Okay, type data underscore type 2. Okay, kelas dia adalah float. Okay, sebab dia ada titik perpuluhan ni, maknanya kelas float. And then kita cuba data type 3 sama dengan saya bagi dia nama lah Ilham Tech. Jadi ini adalah apa? Tuan-tuan, ini adalah type string Okay, data type 3. Okay, jadi kita ada kelas string, kita ada kelas float, kita ada kelas integer. Jadi kalau kita nak buat string, kena ada double quotes double quotes ataupun single quote pun dia akan jadi string juga. Okay, jadi nak guna double quote ataupun single quote bergantung pada macam mana kita nak tulis kita punya code nanti. Okay, sebagai contoh, saya nak print hello world, this is Ilham Tech. Tapi dekat Ilham Tech ni saya nak dia ada double quote. Okay, jadi bila saya buat macam ni, saya nak print
hello world, this is Ilham tag, tapi Ilham tag ni ada double quote. Jadi kalau saya buat macam ni, okey, jadi dia akan baca pelik lah sebab dia nampak ni pembuka, yang ini pula penutup. Jadi yang color macam orange orange ke merah ni, okey, dia akan jadi dia nampak sebagai string. Okey, begitu juga yang dekat ujung ni. So yang kat tengah-tengah ni nampak color dia hitam, dia ingat benda ni adalah code lah. Jadi benda ni salah, tak boleh buat. Kalau kita run, dia akan error lah. Dia cakap invalid syntax. Okay, so macam ni kita nak buat adalah kita tukar yang double quote kat depan ni dengan yang kat ujung, kat belakang ni. Kita tukar dia jadi single quote. Okay, supaya kita ada pembuka dan penutup lah. Pembuka je single quote, penutup single quote, and then yang Ilham tag ni dia ada double quote. So jadi macam ni lah. Okay, this is Ilham tag. So lagi let's say saya nak new line. Okay, hello world, kemudian new line. Okay, this is Ilham tag. Okay, saya buat /n /n. So dia akan pergi ke new line. Okay, new line. Cuma sebab kat sini ada jarak. Okay, jarak, jadi dia akan tak start daripada permulaan. Okay, jadi kalau kita nak bagi dia start di mula, lepas n ni terus ayat yang baru. Okay, kemudian kita boleh juga buat string concatenation, di mana kita tambahkan dua string lah. Okay, sebagai contoh, hello world, kemudian kita tambah, okay, kita tambahkan string dengan string. This is Ilham tag. Okay, ni string concatenation. Kita tambahkan string, and then saya nak tunjuk lagi satu, nama dia f string. F string. So f string ni macam ni tuan-tuan. F string ni adalah, let's say kita ada variable variable yang saya bagi dia nama Ilham. Okay, so bila kita print, letak F kat depan. Okay, this is kita boleh gunakan curly bracket untuk kita panggil variable kita, Ilham tag. Okay, so bila print, this is Ilham tag. Okay, jadi kita kena ada F string lah, F dekat hujung ni, barulah kita boleh panggil kita punya variable dalam kita punya string ni menggunakan curly bracket. Okay, curly bracket. Alright, so itu dekat data type. Oh, macam tak kena pula. Kat sini ada tulis integer kan. Okay, kat sini integer, so saya tambah kat atas above. Ini float. Okay, float H3 float. So ini pula adalah string. Okay, kemudian kita string lah kan, kat bawah ni semua string. Okay, string. Kemudian ni ada concat, saya tunjukkan double quote untuk kita print double quote dalam string, new line, concatenation, dan juga f string. Kita comment lah kat atas ni string concatenation, pertambahan lah kan. Yang atas ni pula adalah new line. Ini new line.
Okey. Ini pula kita nak double quote. Kita punya string. Baik. So kita dah ada basic. Okay, kita ada basic, kita ada juga data type. Kemudian boleh tak kita nak convert kan data type ni, let's say daripada integer jadi float ke kan. So macam mana cara dia? Okay, so kita gunakan function int, kita gunakan function string, dan juga kita gunakan function float. Okay, data type conversion. Enter. Okay, banyak buat new line, banyak sikit kat bawah. Okay, so jadi kalau kita tengok x sama dengan, saya buat x sama dengan 10. So ini sah-sah lah, dia adalah integer kan. Okay, jadi kita nak jadikan dia float. Okay, macam mana cara dia? Okay, gunakan function float. Okay, kemudian kita print type. Okay, type x. Okay, so saya kena reassign balik x equal to float x. Okay, kalau kita just buat float x saja tak ada makna lah kan. Ataupun apa kita boleh buat adalah kita masukkan float x ni kat sini. Okay, so saya printkan type kepada float x. Okay, type kepada x yang dah dijadikan float. Okay, so samalah kan. Okay, and then apa lagi kita boleh buat? Let's say kita ada integer. Okay, lepas tu kita nak jadikan dia string. Okay, so dia jadi kelas string. Walaupun dia nombor 10, tapi kita gunakan function str, dia akan jadi string. Okay. Okay. Baik, jadi terima kasih bagi mereka yang baru masuk. Oh, ramai juga tengok. Selamat datang. Okay, jadi saya tengah buat saya punya cheat sheet ni sebenarnya untuk basic kepada Python, di mana saya menggunakan Jupyter Notebook untuk create saya punya cheat sheet. And then daripada sini saya akan jadikan PDF. Jadikan PDF supaya yalah kita nak print ke, kita nak simpan ke, kita nak refer balik untuk belajar. Okay, sebab ni semua adalah asas Python lah. Kita kena tahu benda-benda ni dulu, barulah kita boleh belajar dengan lebih dalam lah kan. Okay, jadi recap balik. Tadi kita dah buat basic print, input dan juga comment. Okay, untuk Python ni. Kemudian kita ada operation. Okay, buat simple mathematical operation. Kemudian saya tunjukkan variables. Dan sekarang ni kita berada dekat data type. Okay, kita ada integer, float dan juga string. String ni panjang sikit sebab ada banyak lah f string. Lepas tu kita nak concatenate string tu. Kemudian nak buat new line macam mana, nak buat double quote macam mana. Okay, now kita berada dekat data type conversion, di mana kita tukar lah daripada integer pergi ke float, ataupun integer pergi ke string. Okay, ada buat nota dekat ni. Takut lupa kan. Okay, so apa lagi ada function. Okay, function. Okay, kita terus pergi ke nak buat function. Baik.
So function, laju kita terus pergi ke functions. Okay, ni macam mana nak buat function dalam Python. Make sure mesti start dengan def. def, tak tahulah define function ke apa kan. My function 1. Okay, lepas tu kita ada kita punya parenthesis ataupun long bracket. Okay, kemudian kita ada kita punya double dot ni. Kalau ada input, kita letaklah input dalam ni, sebagai contoh x ke kan. Okay, kemudian kita define y sama dengan x kali 3 kan, x kali 3, kemudian return y. Okay, ataupun nak terus letak return kat atas ni pun tak apa. Okay, tapi tak apa, saya tulis return terus kat sini. Jadi apa yang function saya buat adalah dia akan kali 3 je lah apa-apa nombor yang masuk dalam function ni kan. Okay, so kita run, kemudian saya letak 9. Okay, so jawapannya 27. Okay, jadi dia masukkan 9 ni dia kali 3 terus lah kan, kali 3 sebab y sama dengan 9 kali 3. Jadi y ni kita return kan dia, y ni akan jadi dia punya output. So output dia adalah 27. So tu cara nak buat function. Jadi boleh ada juga banyak input, tak kisah. Ni kita ada sebagai contoh satu je input kan. Okay, saya buat 2 input. Sebagai contoh nama, umur. Okay, kemudian saya nak function saya print, okay, f, kita gunakan f string gunakan f string. Nama saya curly bracket, nama saya, okay, oops, apa ni, salah tekan. Okay, nama saya curly bracket nama, umur saya curly bracket umur, tahun. Okay, kita run, kemudian saya panggil balik my function 2. Saya letak Ilyas, umur 28. Oh, muda. Jadi dia print nama saya Ilyas, umur saya 28 tahun. Okay, jadi yang ini kita ada 2 input dalam kita punya function. Jadi tak ada masalah nak buat banyak-banyak input pun boleh, ataupun tak ada input pun boleh. Sebagai contoh, kita buat lagi satu function, my function 3. Okay, tak ada input, so dia terus print hello world. Okay, jadi kita jalan kita punya my function 3, execute dia, terus print hello world. Okay, so itu macam mana kita nak tulis function dalam Python. Jadi bagusnya ada function ni sebab kita boleh gunakan function tu berulang-ulang kali. Okay, tak perlu nak type kalau benda yang sama kita nak buat kan. Jadi kita perlu elakkan repetition lah dalam kita nak buat kod kita kan. Okay, kurangkan repetition. Okay, yang pertama basic, yang kedua data type. Ada yang minat ke nak dapatkan file ni? Ke semua dah terror, dah tahu dah. Semua silent viewer. Dari mana menonton tu? Apa khabar? Ada badminton ke malam ni? Macam ada badminton.
Tapi tunggu tadi pukul 8 macam tak start lagi. Jadi kita lupakan badminton, buat terus coding Okay, ada yang minat Alright, so nanti saya akan bagi juga free, jangan risau. Okay, condition. Okay, condition pun menarik juga kalau kita nak buat. Alright, condition. So dari the function, and then kita buat oops, apa saya buat ni, tolong share No, kenapa saya dah boleh undo ke? Dia bagian code. Okay, kan? Okay. So kita ada my function 1, my function 2, my function 3. Kemudian kita nak buat condition. Escape M, enter condition. Condition ni macam if else kan, macam tu lah. Okay, yang pertama kita akan belajar if. So x sama dengan 4. Okay, condition pertama, if x greater than 2 kan. Kemudian kena ada 2 titik tu, print x is greater than 2. Okay, jadi dia print lah sebab x kita lebih daripada 2 sebab x kita sekarang ni 4. Okay, so saya buat lagi satu, y sama dengan 10. If x less than, kita buat less than pula lah, less than 9. Okay, print x is less than 9. Okay, tapi macam mana kalau kita ada multiple condition? Okay, jadi kita gunakan elif. So sekarang ni y lah, bukan x. Okay, tukar pun y. Jadi kita tengok y kita 10, tapi sekarang ni y, condition pertama if y less than 9. Memang tak lah kan, sebab y kita 10. Jadi else if, elif ni else if lah, less than 15, print y is less than 15. Kemudian kita ada yang last sekali, else. Okay, ni kalau dia tak mau memenuhi condition pertama, tak mau memenuhi condition kedua, dia akan terus pergi ke condition ketiga. Kita buat print y is greater than or equal to 15. Okay, jadi dia keluar y is less than 15. Okay, jadi let's say kita tukar y kepada 5 dan balik, dia akan keluar y is less than 9. Kalau kita tukar y jadi 20, dia akan jadi y is greater than or equal to 15. Okay, jadi itu yang pertama, condition. Okay, kita ada if, else dan juga elif. Okay, kita ada and dan juga or. Okay, so macam mana kalau and dan juga or? So a sama dengan 50. If a greater than 45 and, okay, kita gunakan and, a less than 60. Okay, print state
statement 1 is correct. Okay, jadi kemudian kita buat else print statement 1 is incorrect. Okay, jadi dia akan keluar statement is correct lah, sebab A ni lebih besar daripada 45 and A lebih kecil daripada 60. So saya tukar kepada OR pula. Okay, jadi saya akan gunakan, saya tukar A saya kepada 70. Okay, so dia akan tetap keluar statement 1 is correct lah, sebab OR ni salah satu kan, dia kena betul salah satu. So dia dah betul kat 45. Jadi kalau saya tukar 30 pun dia akan statement 1 juga yang correct kan. Okay, so itu untuk AND dan juga OR. Loops. Okay, jom kita tengok loops. Loops tukar kepada M, enter. Jadi condition kemudian kita tukar kepada loops. Okay, kita ada for loop dan juga kita ada while loop kan. Okay, so yang pertama adalah for loop. For loop, and then saya ada juga while loop. So apa beza Jom kita tengok. Okay, untuk for loop, let's say saya ada list 1. Okay, saya ada list. Dalam list ni ada nama buah, apple, orange, durian, banana, grape, lemon. Okay, jadi kita nak iterate lah, kita nak baca setiap satu elemen yang ada dalam list saya ni kan. Kita gunakan for loop. For fruit in list 1. Okay, saya nak tukar lah list fruits lah, fruits. Okay, for fruits in list fruits, print fruits. Okay, jadi dia akan printkan setiap satu. Okay, so ini for loop. Ataupun kita buat contoh lain, n sama dengan 5 for I in range 5. Boleh ke? Sekejap. Sekejap For I in range 5. Sekejap. Print I, sekejap. Print I. So dia akan 01345. Okay, jadi saya nak buat n plus equal I. Okay, print n. Jadi kita padam yang ni sebab saya nak n saya bertambah. Okay, so I yang pertama ialah, okay, balik semula. Okay, I dia akan start pada kosong range 5 kan, dia akan start pada kosong 1, 2, 3, 4.
Okay, ingat dalam programming kita sentiasa start daripada 0, 1, 2, 3, 4. Range ni adalah satu function yang bila kita letak nombor dalam ni, dia akan hasilkan ada 5 angka lah kan. Okay, so I yang pertama adalah 0. So n plus 0 jadi 0 lah patutnya kan. Lepas tu n yang kedua adalah 1. So dia akan print mula-mula 5, lepas tu 6. Okay, so kita padam yang ni. Okay, jadi 5, 6, 8, 11, 15. Okay, so itu untuk for loop. Cara kita nak buat for loop. While loop. Okay, so kita buat n sama dengan 5. Okay, while n greater than 0. Okay, n minus 1. Okay, n equal to n minus 1. Print n. Okay, jadi selagi n lebih besar daripada 0, dia akan, apa yang loop ni akan buat adalah dia akan tolak n tu jadi 1, tolak 1, tolak 1, tolak 1, sampailah n tu dia dah jadi 0 kan. Jadi 0 dia takkan buat lah, sebab n tu dah akan lebih besar daripada 0. Okay, jadi dia print 4, 3, 2, 1, 0. Jadi while ni kena berhati-hati sebab kita tak nak berada di dalam infinite loop. Kalau kena infinite loop tu memang masak. Okay, alright, so kita dah pergi basic, kita dah pergi data type. Okay, kita dah tunjuk function, condition dan juga loops. Kita ada for loop dan juga while loop. Okay, jadi saya akan jadikan ni sebagai PDF. Okay, dan mungkin lepas ni saya akan bagi secara percuma lah. Saya akan bagi tahu step by step dia macam mana nak download percuma. Jadi make sure anda nanti kan posting di page Ilham Tech lah. Saya akan inform kat situ macam mana nak download kan, dekat mana nak download. Okay, jadi saya print page dan saya jadikan PDF. Saya buang dia punya header and footer so that dia jadi satu file PDF yang kemas lah. Okay, file PDF yang kemas. Saya print jap. Ni print betul. Aduh, cancel. Okay, so kita print as PDF. Saya tak nak ni. Okay, save as PDF. Python cheat sheet 1 Nanti saya akan buat Python cheat sheet 2 juga. Okay, so kita tengok jap dekat folder download saya cheat sheets mana. Python cheat sheet 1. Okay, so ini ada Ilham Tech Python cheat sheet 1. Ini untuk apa tuan? Ini untuk belajar Python. Cheat sheet ni untuk anda belajar, untuk anda refer. Okay, hai cyber. Okay, sebab kita nak belajar Python ni, kita kena tahu basic dulu lah kan. Okay, so ini tunjuk segala yang basic yang ada je lah. Okay, untuk anda belajar Python. So nanti saya akan continue dengan Python cheat sheet 2. Okay, sekarang ni baru Python cheat sheet 1. Mungkin yang 2 nanti saya akan tunjukkan macam mana nak import modul. Okay, modul-modul yang ada, yang biasa digunakan. Okay, selain tu ada juga apa lagi, list kita tak sentuh lagi pasal list. Tadi saya ada tunjuk list kan. Okay,
dan juga mungkin kelas lah object oriented programming. Itu dalam cheat sheet 2 nanti, which is mungkin saya akan buat dalam masa terdekat jugalah, sesi live berikutnya. Okay, jadi terima kasih semua yang follow saya daripada pukul 9 tadi. Okay, harap benda ni bermanfaat sikit lah untuk mereka yang mungkin baru nak belajar programming kan, baru nak belajar Python. Okay, based on saya punya experience, Python ni lah antara programming language yang paling senang sekali nak belajar. Okay, senang sekali nak faham. Jadi sampai situ saja, sampai sini saja sesi live kita pada malam ini. Jumpa lagi insyaAllah. Cuma nak ingatkan hari Jumaat nanti ada sesi live juga. Okay, tapi dengan partner saya, saudara Amirul dan juga Cik Aini. Dia akan kongsikan dengan anda, okay, cara nak analisis ataupun nak play around data yang dikeluarkan oleh MOH, okay, Ministry of Health. Baru-baru ni dia ada announce kan, okay, dia keluarkan data COVID-19, okay, data hospital, data check-ins. Okay, jadi pada hari Jumaat nanti partner saya saudara Amirul dan juga Cik Aini, dia akan live, okay, di page Ilham Tech juga. Okay, dia akan tunjukkan bagaimana dia menggunakan Python dan juga mungkin Power BI, tak silap saya Power BI untuk play around dengan data tu. So stay tune hari Jumaat nanti. Sesi dengan saya insyaAllah minggu depan ada lagi untuk saya continue cheat sheet yang nombor 2 pula. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.